Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita meneruskan membaca daripada surah Al-Baqarah, kalam daripada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita terus committed bersama ayat daripada Ar-Rahman untuk kita mendapat yang terbaik dalam hidup kita, terus kita dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita dalam My Quran Time, kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apa khabar hari ini? Alhamdulillah ya. Sehat alhamdulillah. Ya, kita mengucapkan terima kasih pada tuan-tuan yang berada di rumah. Kita berada pada siri yang seterusnya, kita ingin mendalami halaman yang ke-12 pada hari ini ya. Betul. Halaman ke-12 kita sudah pun bersiaran sekitar 2 minggu Ustaznya dalam musim baru ini. Kita mensasarkan kalau kita ada 30 juzuk Al-Quran, kita bahagikan satu musim satu juzuk ya. Jadi pada musim pertama ini kita harapkan tuan-tuan sudah pun biasa dengan format baru ya, My Quran Time. Kita ada sinopsis, betul Ustaz, kita ada perkataan, kita ada tajwid dan juga kita ada resolusi ya, kesimpulan yang boleh kita ambil, amalkan, dan mungkin lebih daripada itu tuan-tuan boleh tulis juga di nota tuan-tuan agar kita terus dapat bersama dengan Al-Quran. Mari sama-sama, bagi tuan-tuan yang berada di rumah, ambil mushaf ataupun boleh muat turun ya, Smart Quran ya, membaca daripada Ummul Quran dipimpin oleh Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Tuan Fazrul yang saya muliakan, dan juga yang saya kasihi semua sahabat-sahabat Al-Quran yang senantiasa bergabung dan juga bersahabat dengan kita, tak kiralah di depan kaca TV ataupun di Facebook, di Facebook kan, kita semua adalah bersahabat, dan yang istimewanya tuan-tuan dan puan-puan, kita bersahabat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah terus beri kekuatan kepada kita untuk kita dalami lagi ilmu Al-Quran, dan kita lebih memahami, dan juga Allah beri kekuatan untuk kita praktikkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Permulaan ini mari kita baca sama-sama, kita baca suratul Fatihah yang menjadi tunjang juga Ustaz ya dalam perbincangan kita, dan sebenarnya menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, sebab dia asas dalam solat kita. Betul. Ya, rukun dalam solat kita. Tak lepas kita baca sekurang-kurangnya 17 kali kita baca suratul Fatihah dalam setiap solat fardu kita Ustaz, insya-Allah. Baik, cuma sebelum saya bacakan, sila perhatikan kalimah ataupun perkataan-perkataan yang perlu diberi perhatian untuk surah Al-Fatihah pada hari ini, iaitu saya nak tekankan pada kalimah ad-dallin, pada ayat yang terakhir, ayat yang ke-7, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pada kalimah ad-dallin tu iaitu nama dia mad lazim kalimi muthaqqal, 6 harakat dekat situ, dan kena jaga pada kalimah tu ada 2 sabdu. Ini bukan segmen tajwid lagi Ustaz. Ini adalah perkongsian untuk surah Al-Fatihah. Kalimah yang perlu kita beri perhatian pada hari ini untuk surah Al-Fatihah iaitu kalimah ad-dallin, mad lazim kalimi muthaqqal, 6 harakat dan 2 sabdu. Kat mana? Ghairil maghdubi alaihim yang kedua lin tu perpindahan kepada lam, so kena hati-hati kat situ, sebab banyak pembaca setengah-setengahnya baca waladdallin, sabdu yang kedua hilang. So sama-sama kita perhatikan bacaan kita dan kita jaga dekat situ, insya-Allah. Baik, sama-sama kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul Azim. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah bacaan surah Al-Fatihah dan Ustaz memberi penekanan kepada kalimah ad-dallin. Ada dua sabdu situ Ustaz. Dan sebenarnya dalam perbincangan Quran Time ini kita akan pergi pada tajwid, baca faham Ustaz ya. Jadi mungkin ada di kalangan penonton yang kata kalau ada slide tajwid baru belajar tajwid tak. Kita akan terus sama. Jadi kalau tuan-tuan boleh daripada awal sampai akhir beri perhatian. Kadang-kadang mungkin perkara itu rasa sesuai kita beri penekanan agar kita boleh beri perhatian ya, terutama kalau macam tadi itu ad-dallin. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang cuba memerhati betul-betul mulut Ustaz Tarmizi sebentar tadi agar bacaan itu betul-betul bunyinya itu sesuai ya. Dan kalau kita tengok ad-dallin itu maksudnya Ustaznya iaitu orang yang sesat. Masya-Allah. Orang yang sesat. Kita tidak mahu jadi orang yang sesat. Dan kalau kita melihat surah Al-Fatihah ini di ayat 7 itu ada 3 golongan. Golongan yang pertama orang yang diberi nikmat. Yang itu yang kita nak jadi ya. Bukan orang yang dimurkai yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah, dan orang yang disesatkan ini dalam surah Ali Imran. Pada hari ini kita masih lagi dalam surah Al-Baqarah. Tapi nanti bila kita dah sampai kepada episod kita yang seterusnya Ustaz ya, kita akan bincang orang sesat ni apa cerita dalam surah Ali Imran ya. Salah satu poinnya ialah apa? Dia beribadah, dia beramal tetapi tidak berilmu. Dia buat benda itu tanpa asas ilmu. Ada juga disentuh ya dalam muka surat 12 ini, tapi lebih lagi banyak disentuh pada halaman ataupun surah Ali Imran. Jadi mari kita perhatikan apakah sinopsis bagi halaman 12. Jom kita tengok sama. Pada ayat yang ke-77 hingga 78 yang kita akan bacakan bercerita tentang kaum Yahudi dianggap mustahil beriman ya. Itu pada ayat 77 hingga 78. Kemudian pada ayat 79 hingga 82 pengubahan dan rekaan-rekaan para alim ulama ya Yahudi ya Bani Israel. Dan pada ayat 83 itu diceritakan kaum Yahudi melanggar perjanjian yang telah dimeterai dengan siapa. Itu yang kita nak baca pada hari ini. Jadi kita masih menyambung. Kalau halaman 11 semalam kita berbincang tentang kaum Yahudi dianggap mustahil beriman. Hari ini nak sambung lagi. Jom kita baca pada ayat 77-78 bersama tuan-tuan yang berada di rumah. Kita baca perlahan-lahan ya, dipimpin oleh Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Hari ini kita dah masuk ayat yang ke-77 Ustaz. 77. Surah Al-Baqarah. Kita dah di muka surat yang ke-12 Ustaz. 12. Jadi saya haraplah tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya barangkali memang dah ada bersedia dengan mungkin ada buku nota ke apa. Apa juga perkongsian tentang tajwid contohnya Ustaz. Apa pengertian dia, kelebihannya, hukum belajarnya ataupun kesalahan-kesalahan yang kita sebut sebelum-sebelum ini, kesalahan-kesalahan tajwid yang kita kongsikan. Jadi dah ada dalam buku kita tu, dalam nota kita kan. Jadi bila masa saja kita boleh rujuk Ustaz. Boleh rujuk. Dan mungkin juga seperti kata Ustaz Fazrul tadi, mungkin juga walaupun kita memilih hukum tajwid yang berbeza, tapi kadang-kadang bila kita baca Ustaz, saya akan sentuh juga, kami akan sentuh juga hukum-hukum tajwid ataupun kalimah-kalimah ataupun huruf-huruf yang perlu diberi penekanan. Tak semestinya dalam segmen tajwid yang kita nak bincangkan itu. Jadi sebab itu kalau boleh ada kan catatan yang kita boleh lakukan insya-Allah. Baik. Malah sebenarnya kita beri perhatian satu muka surat ini. Ya Ustaz. Sekali je ni. Betul kan? Sekali je. Kita dah pergi nanti tinggallah muka surat 12 ini. Jadi mari sama-sama kita melihat betul-betul apa isi kandungan bagi adik-adik yang nak menghafaz Quran, tuan-tuan yang nak menghafaz Quran, bila kita dah baca betul kemudian faham pula, masya-Allah nanti insya-Allah mudah untuk kita menghafaz insya-Allah. Betul. Subhanallah. Jadi kita akan baca ayat 77 Ustaz. Ya. Dan juga ayat 78 dua ayat Baik. Saya nak mulakan bacaan pada hari ini dengan membaca Taranum Hijaz. Hijaz. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون صدق الله العظيم. Surah Al-Qur'anul Azim ayat 77 hingga 78 ini menyambung kepada halaman semalam kita dalami Ustaz ya, di mana apabila bercakap tentang orang Yahudi ini ya, Bani Israel ini, dia ada satu sifat ya. Allah beritahu sifat ini pelajaran untuk kita pada tahun ini ya, agar apa? Agar kita sentiasa ingat janganlah jadi macam mereka. Ya, dia bukan sekadar kita kata ini saya ni bukan orang Yahudi, buat apa saya baca pula ni kan. Itu cara yang salah ketika kita membaca Al-Quran. Al-Quran ini mesej kepada tak kisahlah orang Yahudi ke orang tak Yahudi ke, dan di dalam Al-Quran ini banyak kisah orang Yahudi ataupun pengikut Bani Israel, pengikut Nabi Musa, pengikut nabi-nabi sebelum ini. Kerana apa? Kerana kebanyakan rasul dihantar pada mereka. Maksudnya jadi ayat 77 itu, dan tidakkah mereka tahu bahawa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Ceritanya apa? Ceritanya mereka ni kalau dengan orang-orang yang beriman dia cakap lain, dengan orang yang tak beriman ya dia cakap lain. Jadi Allah cakap, tidakkah mereka tahu bahawa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Jadi apa pelajaran untuk kita? Pelajarannya ialah janganlah kita berbolak-balik kan. Kita bila bersama dengan orang baik kita cakap baik kan. Bila berjumpa orang yang huha-huha kita ikut ha kan. Itu melambangkan kepada apa? Tidak konsisten, tidak istiqamah. Allah ingatkan wa minhum. Ini keras Ustaz ya. Daripada mereka ummiyun yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya bersangka-sangka. Ini berat. Amat berat. Apa yang mereka angan-angankan ya, mereka angan-angankan ya, istilah yang kita nak belajar pada hari ini ya, mungkin kita boleh perhatikan perkataan hari ini ialah perkataan amani. Ya, perkataan amani yang berulang 22 kali dalam Al-Quran, dan kalau spesifik amani itu 6 kali. Mari kita tengok macam mana ia dieja. Kita perhatikan. Okey, itu ya, daripada perkataan mim nun ya ya, mani ataupun mana, maksudnya adalah timbangan atau ketentuan ya. 22 kali berulang di dalam Al-Quran. Dan bercakap tentang timbangan ketentuan, apa kaitan dengan tamanni, tamanna ataupun amani dalam ayat yang kita bincang sebentar tadi, ayat 78. Terjemahannya penjelasan yang dusta ataupun angan-angan yang dusta. Okey. Kalau mana itu ataupun mim nun ya itu ialah timbangan. Bagi Allah timbangannya betul. Tapi bila manusia dia tidak belajar daripada Al-Quran, daripada kalau orang Yahudi ini daripada Taurat, maka dia menjadi timbangan yang tak betul, jadi dia menjadi cita-cita tak betul. Masya-Allah. Itu dinamakan amani. Dia kata bahawa kita masuk syurga. Ya, malah nanti kita akan tengok dia kata apa? Dia kata kalau kami masuk neraka pun kami masuk beberapa lama lepas tu masuk syurga balik. Rasanya perkataan itu Ustaz, siapa yang cakap begitu zaman sekarang? Orang yang apa ni? Orang kita juga. Orang kita, betul tak? Kan? Dia adalah refleksi kepada umat Islam. Ada yang la ya'lamunal kitab, ayat 78 tadi itu orang Yahudi, tapi Allah nak beri pengajaran kepada kita tuan-tuan yang berada di rumah ya. Harapnya saya tidak jadi orang la ya'lamunal kitab. Dia tak tahu apa yang ada dalam kitab. Ya, kalau Taurat itu dia tak tahu apa isinya. Kalau orang zaman sekarang, orang Islam, dia tak tahu Yasin tu apa. Betul, dia baca Yasin, dia baca surah Al-Baqarah ya, dia baca apa lagi, baca surah Ar-Rahman, Al-Kahfi, la ya'lamunal kitab. Dia tak tahu pun apa isinya ya. Kadang-kadang dia baca pun tak ada tajwid ya, dia hentam saja, asal bunyi je. Yang penting saya baca Quran nanti dapat berkat ya. Rupa-rupanya ini diingatkan oleh Allah dalam ayat 78 ini.
la ya'lamunal kitab illa amani. Dia angan-angan saja. Dia rasa macam surah Yasin tu insya-Allah bagi berkat. Itu je. Ataupun dia rasakan bahawa surah Ar-Rahman itu bagi berkat. Ini pernah berlaku kepada orang Yahudi pada zaman dahulu. Allah ingatkan perkara ini, wa inhum illa yadhunnun. Sebenarnya mereka itu bersangka-sangka saja. Ya. Malah lebih daripada itu apa yang berlaku? Jom kita baca ayat 79 dipimpin oleh ustaz. Okey, baik. Saya sambung tuan-tuan dan puan-puan ayat yang ke-79 ya. Saya nak sambung lagi dengan Hijaz. Hijaz. InsyaAllah hari ini saya akan banyak baca dengan Taranum Hijaz. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, boleh perhatikan alunan dia, cara bacaan dia kan, dan cuba, yang penting boleh cuba boleh cuba baca bagi jadi sama ataupun lebih sedap lagi. Lebih sedap lagi insya-Allah. Amin amin ya rab. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون صدق الله العظيم. Maka celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah dengan bermaksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka kerana tulisan tangan mereka dan celakalah mereka kerana apa yang mereka lakukan. Tadi Ustaz ya, orang-orang yang diberi kitab tadi itu la ya'lamunal kitab. Kita tak tahu kan. Jadi mereka ini angan-angan jelah kan, dia teka-teka je apa yang ada dalam duk rasa-rasa je. Allah cakap gini, Allah cakap gini. Ini belah berlaku pada orang Yahudi. Allah ingatkan kembali pada kita yang membaca surah Al-Baqarah, jangan jadi begini. Dan alhamdulillah kita dalam My Quran Time ini bila saya mengkaji ayat ini Ustaz ya, patutlah Allah tentukan kita dapat My Quran Time. Sebelum tuan-tuan dapat, sebenarnya bila saya tengok balik ayat ini, cari balik tafsir, tengok balik, dengar balik, oh rupanya Allah suruh kita jangan main teka-teka je. Masya-Allah. Ya. Kalau kita teka-teka, lebih teruk daripada itu pada ayat 79 ada orang ambil kesempatan. Pada zaman Yahudi itu kesempatannya apa? Ada orang dia tulis kitab itu bi aidihim thumma yaqulun, kemudian bercakap okey ini sebenarnya daripada Tuhan. Masya-Allah. Okey, itu yang tulis Bible ke tulis apa ke, dia tambah sana tambah sini. Al-Quran alhamdulillah Allah tidak benarkan. Tak mampu seorang pun tambah satu baris ke tambah satu surah, tak boleh. Allah jaga. Tetapi apa yang tapi alhamdulillah Ustaz ya, Allah jaga. Tapi apa yang boleh berlaku ialah kalau kita tidak belajar isi kandungan Al-Quran, bersedia nanti ada orang yang bila dia baca Al-Quran dia tak tulis, dia tak ubah tulisan, tapi dia punya tafsirannya itu subhanallah. Kali ini boleh menipu, kali lain tak boleh menipu. Dia boleh berubah-ubah. Pasal apa? Untuk liyashtaru bihi thamanan qalila, untuk dapatkan harga murah tu maksudnya pasal nak dapat pangkat, nak dapat penyokong, kata nak jual produk apa sebagainya, dia ubah-ubah, sanggup ubah. Ya. Jadi ini boleh berlaku pasal apa? Pasal orang biasa umum ya tak tahu apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi ustaz cakap ya, jadi ini teguran pada siapa? Teguran pada saya lah sebenarnya. Pasal saya tidak boleh ubah isinya, dan sudah tentunya peranan bagi semua orang, tahniah diucapkan pada tuan-tuan dapat mengikuti belajar balik Al-Quran ini daripada satu baris kepada satu baris. Pasal kalau ada orang nak tipu Ustaz ya, penceramah ke pakar motivasi nak kata nak tipu ke apa ke, kita kata tak jangan okay? jangan ingat kami tak tahu jangan ingat kami tak tahu, kami dah belajar My Quran Time paling kurang kan. Jadi lepas itu tuan-tuan pergi cari lagi ustaz yang betul, cari lagi penceramah yang betul, cikgu yang betul. Ini kaedah agar kita terus menjadi pemimpin seperti mana keseluruhan isi surah Al-Baqarah ini untuk melatih Nabi menjadi pemimpin di Madinah ya. Jadi fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Jadi Allah mencela
atas apa hasil mereka itu, ya. Dan selepas itu Allah bercakap lagi, ya. Allah menyambung balik kepada apa perkara-perkara yang dibawakan oleh penulis-penulis ini, ya, yang ubah-ubah ini, dan juga kefahaman masyarakat Bani Israel pada waktu itu, ya. Tapi kita sebenarnya Ustaz, sebelum kita nak pergi lebih lanjut, sebenarnya boleh tak kalau Ustaz berkongsi tadi tentang ayat 79, ada tak hukum tajwid yang nak diberi perhatian ataupun Ustaz ada penekanan sesuatu? Sebelum kita masuk khusus segmen tajwid, saya nak cuba mengajak para penonton sekalian, sila perhatikan pada permulaan ayat 79 Ustaz dan juga sahabat-sahabat Al-Quran semua. Permulaan ayat 79 iaitu pada kalimah fawailul lilladzina, mula-mula tu Ustaz. Iaitu penekanan dia pada huruf lam, iaitu tanwin baris depan tanwin itu bagi dua di hadapan bertemu dengan lam. Itu tanwin bertemu dengan lam. Maka kat situ kita tak boleh dengung. Kerana nama hukum dia idgham bila gunnah. Nun mati atau tanwin bertemu dengan lam. Jadi baca dia fawailul lilladzina, kan? Dia tak boleh lama. Fawailul, tak boleh salah. Ataupun dia dengung. Fawailul, salah juga. Jadi kena jelaskan bunyi tanwin itu masuk dalam lam. Jadi seolah-olah macam hilang satu baris, seolah-olah lah contoh. Jadi seolah macam tak ada satu baris. Jadi lu je. Fawailul lilladzina, macam tu. Sebab dia bertemu dengan lam. Dan kita tengok pun memang atas lam yang kedua tu ada sabdu, kan? Memang tak bunyilah lun tu. Fawailul lilladzina. Itu penekanan dari sudut kalimah ni. Dan kalau boleh saya kongsikan Ustaz, satu lagi kalimah yang perlu diberi perhatian, iaitulah pada kalimah baris bawah dia tu, juga ayat yang ke-79, kalimah thumma. Thumma di atas huruf mim ada sabdu. Thumma wajib al-gunnah, kena dengung kat situ dua harakat, tak boleh cepat ataupun tak boleh laju bacaan kita. Thumma itu Ustaz, antara penekanan ya, yang perlu kita berikan berdasarkan ayat ini. Okey, baik. Jadi itu pentinglah Ustaz, ya. Pasal ayat ni ialah kita daripada muka surat ke muka surat ini, betul, sebenarnya kalau kita belajar betul-betul, ya, betul lah. Kan? Tapi kalau kita belajar salah, mungkin itulah yang kita akan ulang-ulang, apatah lagi kalau yang menghafal. Ya, kalau katakan dia baca tu fawailul lilladzi tu ada pula dengung ke yang silap, dia jadi lari tempo dia. Jadi sebab itu penting Ustaz, dan sahabat-sahabat Al-Quran semua penting sangat, sebab kita belajar dekat sini Ustaz. Hari ini siri yang ke-12 ni Ustaz, kita belajar ni kalimah ini kat sini. Kita akan baca lagi dan kita akan bertemu lagi pada muka surat yang lain Ustaz. Jadi jika kita dah betulkan dekat sini, kita dah biasakan yang betul, kan? Kita dah biasakan yang betul dan betulkan yang biasa. Kan? Maksudnya kita insya-Allah pada tempat-tempat yang lain, pada muka surat yang lain, halaman yang lain, insya-Allah kita akan ingat, ni kena dengung ni. Yang ni tak boleh dengung. Jadi bayangkan kalau sampai habis nanti Ustaz, 604 muka surat nanti kita dah belajar, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, kita dapat baca Al-Quran dengan baik, insya-Allah. Ya, masya-Allah, ya. Itu adalah cara bagaimana kita melihat kepada cara bacaan. Dalam masa yang sama, ayat 79 itu sebagai salah satu ayat yang bercakap tentang pengubahan dan rekaan para alim ulama Yahudi. Ya. Itu ayat 79. Kita ada ayat 80, 81, 82, ya. Tapi kita akan berehat sebentar dahulu. Kita berehat dahulu tuan-tuan. Kita akan sambung kembali untuk sama-sama kita menghargai, kalau boleh kita belajar Al-Quran ini betul-betul, ya. Kita tidak akan mengulang balik kesilapan orang-orang terdahulu. Kerana dia rasakan macam tak apalah, saya harapkan sajalah pada para alim ulama ataupun ustaz-ustaz untuk mengkaji agama, kitab saya tak apalah, saya outsource. Ya. Bila outsource, rupa-rupanya orang alim ulama dahulu tu dia ambil kesempatan. Ambil kesempatan. Ya, pasal manusia ini, dia siapa, ustaz ke baru nak start ke, semuanya ada keinginan Ustaz. Ya. Jadi bila dia ada keinginan, dia boleh dia pengaruh paling besar sebenarnya kalau kita tengok dalam dunia ini adalah pengaruh orang agama.
Betul. Ya, itu yang Allah beritahu kat sini. Bila pengaruh orang agama ini, orang bawah mata buta, Ya. orang atas mata satu, Allah, dia jadi king. habis. Dia menjadi raja. Jadi moga-moga tuan-tuan, bila kita dah sampai pada halaman ke-12 ini, kita tahu rupa-rupanya betullah tindakan saya untuk belajar ini. Teruskan perjalanan kita ke hujung mushaf ini. Ya. Kita sambung kembali My Quran Time, baca, faham, amal. Kembali kita dalam My Quran Time, musaadah, bukan lagi musaadah Ustaz ya. Kita berada dalam baca, faham, amal ya. Untuk kita sama-sama dalam transisi kita, masih lagi kita ingin membaca dan memahami dan terus mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, dan kita ingin meneruskan bacaan pada ayat yang ke-80 hingga 82 Ustaz. 80. Ya. Okey, baik. Ini cerita tentang rekaan-rekaan pengubahan oleh para alim ulama Yahudi yang boleh berlaku juga pada zaman ini dan zaman-zaman akan datang kalau kita tuan-tuan sekalian tidak mendalami kepada Alkitab. Jom. Okey, baik. Terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul. Semestinya tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian, kita nak berpindah ke ayat 80 hingga 82 Ustaz Ya. Okey, masih lagi di muka surat 12 ya. Dan saya masih lagi Ustaz nak menyambung dengan Taranum Murattal Hijaz. Murattal ya. Ya. Okay. Jom sahabat-sahabat sekalian kita baca ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadhtum 'inda Allahi 'ahdan الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ini adalah daripada ayat 80 hingga 82 meneruskan tentang bagaimanakah mindset cara berfikir orang-orang Yahudi dan juga orang-orang yang mahir dalam Alkitab maksudnya di kalangan alim ulama mereka. Pada ayat yang ke-80 itu, dan mereka berkata neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari sahaja. Ini kefahaman orang-orang Yahudi, iaitu mereka kata bahawa jahat macam mana pun pasal kami ni Yahudi, kami kalau masuk neraka berapa hari je. Lepas tu dia keluar. Boleh pula. Boleh. Rupa-rupanya perkara ini, mindset ini dia masuk ke dalam umat Islam juga. Betul. Dia kata bahawa saya lahir Islam kan, buat jahat macam mana pun nanti saya akan masuk neraka, betul masuk syurga juga kan saya Islam. Masuk juga ada juga kalimah la ilaha illallah. Dia ikut pada hadis yang bercakap tentang perkara tersebut. Tetapi kena ingat bahawa sebenarnya Abdullah bin Ubay bin Salul
dia adalah munafik. Betul. Dia cakap bahasa Arab Ustaz. Masya-Allah. Masya-Allah. Dia dengar, dia sembahyang lagi tapi Rasulullah menyatakan bahawa dia berada pada neraka paling bawah. Neraka asfalin. Kan? Nak ceritanya apa? Bahawa itu kefahaman yang salah. Ya, mengapa jadi kefahaman yang salah itu? Berbalik-balik pada ayat yang ke-78 sebentar tadi. La ya'lamunal kitab. Mereka itu tidak tahu al-kitab illa amani. Perkataan yang kita belajar pada hari ini, amani itu berkaitan mana dia adalah ketetapan yang betul, tetapi bila dia sampai pada manusia tidak berteraskan kepada al-kitab, maka dia jadi tamanna, dia menjadi angan-angan kosong. Nak masuk syurga tak beramal pun tak ada masalah, ya. Itu bukan pendapat yang betul. Jadi kata mereka, kul, katakan pada mereka, sudahkah kamu menerima janji daripada Allah hingga Allah tidak akan mengingkari janjinya, ataupun kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui. Ini yang mengerikan kepada kita, tuan-tuan sekalian, sebagai umat Islam. Betul, umat Islam kata bahawa kita nanti kalau hebat macam mana pun masuk neraka, kan. Satu, dia pandang neraka tu macamlah dia boleh pergi apa, macam dia duduk 80 hari COVID-19, lepas tu keluar dah okey, kan. Kita kena tahan pun duduk kat rumah, Ustaz. Betul. Ya. Dengan penghawa dingin, dengan TV, ada TV, boleh ada internetnya. Ini dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Jadi ini apabila ada orang yang berpendapat sedemikian, dia sebenarnya mengikut kepada susu galuh satu kumpulan namanya Yahudi. Dia mungkin dia cakap, Allah, saya benci pada satu negara yang ada dekat Palestin sana tu, kan, ataupun dia benci Yahudi, tapi kadang-kadang perangai dia itu mengikut. Masya-Allah. Ya. Mengapa? Kerana tidak mendalami kepada panduan daripada Al-Quran. Dan moga-moga kita dapat sesuatu di sini, tuan-tuan sekalian, ya. Jadi di situ Allah nyatakan, Allah mencabar. Betul ke kalau kamu kata bahawa kamu ni masuk neraka kemudian keluar balik tu, kamu dah dapat surat ke? Kan? Dah dapat surat mana daripada Allah SWT? Allah nak cerita, sudahkah menerima janji daripada Allah hingga Allah tidak akan mengingkari janji. Allah ada janji kepada seluruh manusia. Apakah janji tersebut? Ayat 81. Ya, Allah cakap apa? Bala man kasaba sayyi'ah, ya, bukankah demikian, barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Itu janji pertama. Betul. Ya, siapa yang buat sayyi'ah, ya, maka dia wa'ahat. Macam mana nak sebut ni, Ustaz, bagi yang dia kadang-kadang termasuk-masuk pula tu, sila Ustaz. Sebab dalam tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran sekalian, dalam kalimah wa'ahatat ni, satu ada ha pedas dulu. Ha pedas kan, dia kita letak di rongga kerongkong kita ni, di tengah Al-Quran kita ni, kan. Wa'aha. Ha pedas kan. Wa'aha, kemudian datang huruf ta tu. Wa'ahatat, ada angin sikit pada ta. Kadang-kadang ada orang yang tak jaga, dia jadi ha tu sebab dia tengok ta tu huruf yang tebal, isti'la, kan. Ha tu terkesan jadi wa'aha. Jadi kan senyum dulu, wa'aha, baru ta, wa'ahatat. Dia kena tot kat ta pula. Ta pula ada angin sikit. Kadang-kadang terlepas pula jadi ta, jumpa ta pula, kan. Betul, dia jadi dia boleh jadi dua-dua ta, wa'ahatat. Salah lagi. Jadi itu jangan cara bacaannya. Dia tak boleh asal bunyi je, Ustaz. Asal dia kena sempurnakan bunyi itu, insya-Allah. Masya-Allah, ya. Itu cara bacaannya. Dan bila susah nak baca itu pun sebenarnya, Ustaz, dia menceritakan tentang meliputi terhadap kesalahannya, faulaika ashabun nar, ya. Allah itu ijaz Al-Quran, Ustaz, ya. Dia bila susah nak baca tu, Allah mesti ada sesuatu yang perhatian, ya. Dan apakah perhatiannya? Bahawa kesilapannya itulah yang akan menggiring, yang membawanya menjadi ashabun nar. Naudzubillah min zalik. Hum fiha khalidun, kekal dalamnya. Jadi bukan yang dia kata masuk neraka betul keluar kejap tu, kan. Okey, kalau katakan dia memang buruk, ya, dan dia rasakan take it easy, yang bahasa Inggerisnya, kan, dia rasa macam enteng je, tak apa neraka berapa hari, itu bukan cara yang benar. Tetapi kalau wallazina amanu wa amilus solihat, dia beriman betul-betul, dia beramal soleh, ya, seperti tuan-tuan yang tetap committed bersama Al-Quran dan nak mengamalkan, baiki sedikit demi sedikit. Hari ini kita mungkin baiki sedikit muka surat 12, cara bacaan, cara kefahaman kita. Rupanya saya tak boleh berangan-angan terus masuk syurga, ataupun nanti keluar daripada neraka. Macamlah rest area boleh keluar balik, ya. Maka
ini Allah cakap ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ini janji Allah. Betul. Janji Allah yang amat-amat manis yang kita perlu beri perhatian. Dan kita ada satu lagi ayat, tapi sebelum kita pergi ayat yang seterusnya Ustaz, mungkin Ustaz nak berkongsi tajwid hari ini. Okey, terima kasih Ustaz Tuan Fazrul. Sebelum kita habiskan ayat yang pada hari ini, ayat yang ke-83, jom kita saksikan perkongsian kita tentang segmen tajwid pada siri kali ini, iaitulah masih lagi kita bercakap tentang kesalahan-kesalahan dalam Al-Quran yang terbahagi kepada dua kesalahan. Pertama kita panggil lahnul jali, kesalahan yang besar ataupun kesalahan yang nyata, dan yang kedua lahnul khafi, iaitu kesalahan yang kecil ataupun kesalahan yang tersembunyi. Dan yang kita nak sentuh hari ini masih lagi berada dalam lingkungan kesalahan yang besar ataupun lahnul jali, iaitu apa dia? Tertukar baris yang boleh mengubah makna. Bahaya tu. Tertukar baris yang boleh mengubah makna. Seperti mana? Betul. Seperti menukar baris fathah kepada baris dhammah, baris atas kepada baris depan pada kalimah dalam surah Al-Fatihah, pada kalimah an'amta ditukar kepada baris depan, an'amtu. Masya-Allah. Jauh betul. Jauh Ustaz. Maksudnya itu dah merubah baris. Betul. Dalam masa yang sama dia boleh membawa kepada berubahnya makna. Kita bacakan iya maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina tu kan, siratal ladzina an'amta alaihim. Sepatutnya tiba-tiba kita baca siratal ladzina an'amtu alaihim. Kan, sebab kalau masuk ayat dia tu jalan yang engkau dekat situ beri nikmat. Engkau kembali kepada Allah Subhanahu Taala. Tiba-tiba kita tukar tu jalan yang aku beri nikmat. Allah hebatnya awak. Nikmat betul lah tu. Kan? Itu bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Itu contoh pada kalimah itu saja, an'amta tu. Banyak lagi, maksudnya pada tempat-tempat yang lain kita berubah baris, maka itu satu kesalahan yang besar dalam bacaan Al-Quran. Mengubah makna. Mengubah makna lagi. Itu dipanggil juga kesalahan yang nyata tu sebab apa? Sebab apabila kita salah baris, orang-orang awam ataupun kita semua mudah kesan. Hatta barangkali anak-anak kita pun boleh kesan kesalahan itu. Itu antara sebabnya dipanggil kesalahan yang nyata, yang jelas maksudnya. Jadi termasuk dalam kesalahan yang besar. So kita kena hati-hati dalam bacaan kita. Kita kena perhatikan betul-betul barisnya. Kalau baris atas baca atas, depan yang depan, bawah. Jangan kita sekali-kali kita menukar baris ayat yang kita baca itu. Dalam surah Al-Fatihah tu contoh kita tu an'amta tu dalam surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah, dan sebenarnya dalam buku surat 12 ini pun sebenarnya boleh saja kan, kalau katakan tertukar hurufnya itu dia mengubah dari segi kebenaran dalam mesej yang disampaikan. Betul, kalau contohnya kalau ayat 77 tadi tu wama yu'linun, kat hujung tu ada na kan, manalah tahu dia nak sambung lagi dia jadi wama yu'linuni contohnya. Walaupun dia taklah sebesar itu tadi, tapi orang dah cakap takkanlah Quran salah dari segi dia punya tashkilnya tu kan. Okey, jadi ini penting untuk kita beri perhatian. Sebab yang kalau kita rujuk pelajaran-pelajaran kita tajwid yang sebelum minggu hari-hari yang sebelum ini, memang antara salah satu rukun bacaan kita tu adalah mesti bertepatan dengan nahwu ataupun kaedah nahwu bahasa Arab. Okey. Jadi jom kita baca ayat akhir 83 dengan bacaan yang betul, jangan ubah-ubah. Ya, insya-Allah. Baik, kita nak sambung semua sahabat-sahabat Al-Quran semua. Kadang-kadang Ustaz, kenapa kita suka menyebut sahabat-sahabat Al-Quran? Memang tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran. Bukan hanya orang sahabat Al-Quran ni macam saya saja. Ustaz kot sahabat Al-Quran sebab ustaz baca betul. Boleh baca dengan lagu dan sebagainya. Kami tak layak. Tak, tuan-tuan dan puan-puan, penonton semua, tak kiralah di kaca TV ke ataupun di Facebook ke, yang tengok secara langsung ke, yang tengok ulangan ke apa, tuan-tuan dan puan-puan semua adalah sahabat Al-Quran. Dan tuan-tuan dan puan-puan semua
sebarkan Al-Quran. Ajak lagi ramai lagi untuk orang bersahabat dengan kita, bersahabat dengan Al-Quran. Maka bila kita rasa kita sahabat Al-Quran, kita akan rasa Allah bestnya, ni sahabat saya ni, sahabat saya ni. Kita akan rasa tu Ustaz, semangat kita, kekuatan kita Ustaz. Dan sahabat ini sebenarnya dia akan menasihati sahabat, Ya, dia akan bina lagi banyak sahabat. Bina banyak lagi sahabat. Puan akan terus mengajak lebih ramai lagi sahabat Betul. Al-Quran, kongsikan. Ada yang boleh kongsi dekat Facebook, Betul, Ustaz. ada yang boleh telefon, Ya. ada yang buat nota, Betul. ada yang ambil gambar nota masing-masing, Betul, masing-masing lah ya. Dan ada grup Facebook subhanallah. sahabat Al-Quran yang tuan-tuan Masya Allah. boleh search dekat Facebook, tuan-tuan boleh join boleh di situ. ikuti, Masya Allah. kerana di situ ada aktiviti-aktiviti untuk kita saling Ya, subhanallah. membantu antara satu sama Betul, lain betul. mengamalkan isi, dan salah satu isinya ayat 83. Ustaz, ayat 83. mari. Baik. Mari kita sama-sama, saya nak sambung lagi bacaan ayat yang ke-83 ini masih lagi dengan Taranum Murattal Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadna mithaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim ayat 83 ini panjang Ustaz ya. Ya, panjang sampai 1 2 3 4 5 baris daripada halaman 12 ini. Bercerita tentang apa? Ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Ya, jadi Allah mengingatkan balik kepada Bani Israel pasal bila seseorang itu tak baca pada kitab Bani Israel ni ada Taurat. Kalau tak baca memang tak tahu janji apa. Betul. Kan? Kalau kita tak tahu apa perjanjian ayah kita ke mak kita tentang rumah, kita rasa macam saya nak rumah, saya nak kereta apa sebagainya. Tapi sebenarnya ada perjanjian ini mungkin tak habis bayar lagi. Kita nak rumah aja. Sekali tiba-tiba dia kena datang alung kan. Kaum kena apa pasal saya punya rumah? Rupanya rumah tak habis bayar. Kan? Itu kalau perjanjian dengan manusia. Ini perjanjian dengan Allah. Apakah perjanjiannya? Jangan menyembah selain Allah. Yang pertama. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, kepada kaum kerabat, anak yatim, orang miskin. Dan ketiga tadi, bertuturlah perkataan yang baik kepada manusia, solat, tunaikan zakat, ya. 5 perkara ini kalau dibuat betul-betul oleh Bani Israel, itulah perjanjian bahawa mereka itu betul-betul beramal dengan kitab. Tetapi mereka berpaling. Kamu berpaling kecuali sebahagian kecil dari kamu dan kamu masih menjadi pembangkang, mu'ridun. Ya, dia masih lagi cakap sebenarnya kita masih lagi orang baik. Kan? Kita masih lagi, kalau kita jahat pun sikit kemudian nanti kita masuk syurga juga. Kita kan. Dan orang Yahudi dia kata we are the chosen one. Kita adalah umat terpilih. Itu sebabnya Rasul datang kepada kami. Tapi dia yang bunuh. Ya. Jadi kita sebagai orang Islam, tuan-tuan sekalian, bila kita belajar Al-Quran ini, kita akan menyebabkan saya kena jangan syirikkan Allah. Ini satu perjuangan. Apa tanda orang tidak syirikkan Allah? Dia letakkan Quran ini paling tinggi, dia belajar dan dia tahu apa kewajipan yang perlu dibuat. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya apa? Berbuat baik pada ibu ayah. Dia Allah ibu ayah. Ya. Pasal apa? Hubungan dengan Allah satu, tetapi hubungan dengan sesama manusia yang paling diberi perhatian kalau seseorang itu menjaga agama adalah
ibu ayah. Alhamdulillah lah bila kita dapat peluang balik kampung balik Ustaz ya. Sebenarnya dah 80 hari sebelum ini ya, sebelum My Quran Time kita ditahan tak boleh jumpa mak ayah kecuali dalam negeri yang sama. Kita tahu rupa-rupanya ibu ayah ni kalau pun bukan seruan daripada al-Quran, kemanusiaan pun kita dah tahu ya. Tetapi ini Allah bawakan daripada langit untuk apa? Pasal ada orang kata bahawa ibu ayah ni kalau nak buat baik-baik, kalau tak pun nak buat macam mana? Kan? Tetapi ini bukan, ini adalah perjanjian dengan Allah. Ya, kita bercakap dengan baik. Kemudian apa? Yang ketiganya iaitu baik itu kepada orang tua, kaum kerabat, anak yatim dan orang miskin, dan bertuturlah perkataan yang baik kepada manusia. Ya. Perjanjian ni Ustaz ni sebenarnya kalau kita tengok pada ketika kita bincang halaman yang kedua bercakap tentang hudal lil muttaqin, hidayah ini sebenarnya kita perlukan. Pasal apa? Pasal kadang-kadang bila kita dah belajar tinggi, dah pangkat tinggi, dah famous apa sebagainya, kita kadang-kadang hilang pertimbangan. Masya-Allah. Hilang pertimbangan. Kita rasa bahawa saya lah hebat. Dia dah mula syirik. Betul. Ya, ataupun dia rasa macam abah tak payahlah kan, tak payahlah saya cakap elok-elok. Bukan abah pun yang bina saya sampai jadi begitu. Itu menandakan bahawa apa? Bahawa pertimbangan manusia ini akan rosak apabila ia tidak dipimpin oleh wahyu. Dan ini yang berlaku pada Bani Israel. Mereka memandang perkara ini sebagai ringan. Kemudian dia cakap apa? Waqulu linnasi husna. Allah cakap dengan manusia dengan bagus. Tapi dia pandang, kalau kita tengok dalam Talmud ke dalam agenda Yahudi, sebahagian cakap bahawa selain daripada Yahudi adalah hina. Dia pandang begitu. Itu sebabnya ada kefahaman itu yang ditanam di negara di Israel sana itu. Dia cakap apa, kalau selain daripada orang Yahudi tembak. Masya-Allah. Kan? Kefahaman itu kita tidak mahu dia menyusup dalam dalam orang Islam. Orang Islam kata selain daripada orang Islam, kalau kita rasa kita nak halau dia daripada negara ini, kita halau. Kalau kita nak bunuh dia boleh. Itu bukan daripada Islam, bukan daripada Quran. Pasal kefahaman ini pernah sampai kepada kita ya. Dan seterusnya wa aqimus solah wa atuz zakah ya, dirikan solat dan tunaikan zakat. Jadi kalau kita tengok Ustaz ya, di sini solat dengan zakat ni kemudian sikit. Ya, dia mula dengan iman dan kebajikan pada ibu ayah dan baik dengan manusia, baru cakap tentang personal punya ritual ataupun personal worship, iaitu ibadah yang personal sebentar tadi. Mengapa perkara ini penting? Kerana bila bercakap tentang satu kelompok manusia, dia bukan sekadar sembahyang, zakat, masuk syurga. Tak cukup. Dia kena bina keimanan yang betul, kena sesama manusia, kena bagus, dan cara dia berkomunikasi bagus. Inilah yang kita perlu amalkan tuan-tuan. 5 perkara ini yang Allah bawa. Kalau kita tak amalkan, kita juga dianggap sebagai pembangkang. Ya, pembangkang. Walaupun kita kata tapi saya Islam apa? Saya solat apa? Saya zakat apa? Tapi kalau kita dengan kawan pun kita kutuk-kutuk, di Facebook kita fitnah orang, dan kemudian kita kata pasal saya pejuang Islam. Cuba tengok balik ayat 83. Itu bukan daripada ciri orang yang ya'lamunal kitab, yang tahu kepada al-kitab. Jadi kita doakan agar Allah berikan kepada kita apakah 3 perkara yang boleh kita ambil daripada muka surat ini sebagai resolusi kita. Mari sama-sama kita perhatikan. Yang pertama, resolusi kita dalami Quran, bukan beriman dengan buta, berasaskan ayat 78 sebentar tadi. Seterusnya yang kedua, jangan rasa diri bagus dan istimewa akan masuk syurga kecuali iman dan amal. Ya, pada ayat 80 kita bina iman dan amal soleh untuk menempah tiket rahmat Allah untuk ke syurga. Itu yang kita boleh faham daripada ayat 82. Ustaz, mari kita sama-sama doa Allah kurniakan kefahaman dan amal daripada halaman 12 ini untuk kita bawa sampai ke syurga. Masya-Allah. Baik Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم يا الله يا رحمن ويا رحيم
Kurniakan kepada kami ya Allah kefahaman yang baik ya Allah, agar kami benar-benar dapat menghayati juga diberi kekuatan mengamalkannya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, permudahkan urusan hidup kami, kurniakan jalan keluar bagi apa juga permasalahan kami ya Allah. Jadikan kami ya Allah anak-anak yang salih dan salihah, anak-anak yang senantiasa berusaha menggembirakan dan juga berkhidmat buat ibu dan ayah kami ya Allah. Jadikan kami ya Allah jiran-jiran yang baik sesama jirannya. Jadikan kami ya Allah rakan-rakan sekerja sepejabat kami yang rindu dan dekat dengan rumahmu ya Allah. Jadikan kami ya Allah hamba-hambamu yang mana lembut hatinya untuk senantiasa menginfakkan harta kami ke jalanmu ya Allah. Ya Allah, jadikan mata kami mata yang suka membaca Al-Quran, lidah kami lidah yang fasih menyebut kalimahmu Al-Quran, telinga kami ya Allah telinga yang tidak pernah jemu mendengar bacaan ayat suci Al-Quran, tangan kami ya Allah tangan yang senantiasa sibuk membelek lembaran mushaf Al-Quran, birahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Qabbarallahu minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menerima doa kita sebentar tadi agar terus kita menjadi orang-orang yang berjuang ya bersama Al-Quran. Dan dalam kita bercakap tentang berjuang dengan Al-Quran ini, ia ada kaitan dengan ayat 78 sebentar tadi. Kita tidak mahu jadi seperti orang-orang Yahudi yang mereka itu tak tahu apa kandungan Al-Quran, dan kita ingin menyebarkan Al-Quran ini, berkongsi lagi dalam satu kempen ya bagi tuan-tuan yang berada di rumah boleh mengikuti wakaf untuk ummah ya, satu kempen untuk sama-sama kita memastikan bahawa ummah ini tahu isi kandungan Al-Quran ini, tidak berangan-angan untuk masuk syurga ya, harapkan kerana saya Islam saya akan masuk syurga tanpa memahami, mengikuti isi kandungannya. Di mana kita akan sampaikan Quran ini ke pusat-pusat komuniti, ke balai raya, kepada pelbagai lokasi-lokasi di hospital dan sebagainya, agar terus Al-Quran ini difahami menjadi panduan kepada semua ke syurga nanti insya-Allah. Beginilah apa yang ada dalam ayat ataupun halaman 12 Ustaz ya, yang amat menjentik kepada hati kita ya. Penting sangat kita mendalami Al-Quran, jangan angan-angan kosong ya, jangan jadi apa istilahnya angan-angan mak jenin ya. Tak tahulah apa balik nama mak jenin itu, tapi yang pastinya semua orang boleh jadi mak jenin kecuali apabila dia betul-betul mendalami dan mengamalkan isi kandungan ini. Bertemu lagi kita dalam siri akan datang ya, muka surat ataupun halaman yang ke-13 pada hari esok dalam My Quran Time ya. Ulangan bila Ustaz? Ulangan pada petang jam 5 hingga 6 petang. Kemudian jam 10 hingga 11 malam. Dan bagi yang masih tak sempat dengan dua ini, insya-Allah ada lagi sekali pukul 6 pagi besok. Insya-Allah taala. Insya-Allah. Saya langsung macam biasalah pada jam 12. Ya, jadi kita harapkan tuan-tuan terus mendalami kepada isi kandungan yang ada pada halaman-halaman ini. Perkataan jangan lupa, perkataan satu hari mungkin dapat satu ya. Tapi kalau kita tengok sebentar tadi amani itu 22 kali berulang dalam Al-Quran. Nanti tuan-tuan cukup tak boleh catat yang kita kongsi. Itulah cara untuk kita terus memastikan faham apa isi kandungan Al-Quran. Bertemu lagi My Quran Time, baca, faham dan amal.